Assalamualaikum, kembali kita ke 3108 CTF Bangkit dari Dasar. Ya. Kita telah pun merungkai dua tugasan utama yang berada di dalam Capture the Flag ni, iaitu tugasan satu dan tugasan kedua. Kini kita akan ke tugasan ketiga bersama saya lagi hari ini, iaitu Nahkoda 3108 CTF sendiri dan Atma Wirjaya. Dua-dua ini adalah tonggak utama CTF Capture the Flag 3108 kita sempena Hari Merdeka nanti. Okey, adakah tuan-tuan masih ada di sana, Nahkoda dan Atma Wirjaya? Ya, ada. Okey, alhamdulillah masih lagi berlayar bersama kita dengan Bahtera Cyber. Okey, jadi kita akan terus ke tugasan ketiga, iaitu tugasan ketiga ini dikatakan tugasan yang based on boot turut. Untuk tuan-tuan tahu, boot turut ni adalah salah satu tugasan Capture the Flag di mana peserta perlulah masuk ke dalam satu sistem yang di set up di dalam server, tak kisahlah server tu Linux ataupun Windows, dan mereka perlu masuk sampailah ke user root ataupun user tertinggi dalam sistem tu untuk mendapatkan flag. Okay, jadi untuk tugasan ini kita akan dibekalkan dengan satu machine, vulnerable machine yang boleh didapati di dalam link di tugasan 2. Apabila kita selesaikan tugasan 2, kita akan dapat satu link ke Google Drive dan kita boleh download machine tu. Jadi saya pun telah download machine tu. Jadi kita akan masuk terus ke tugasan 3, iaitu tugasan 3 mengatakan bahawa Arjuna telah berjaya memecah masuk ke dalam web kepunyaan Baiduri. Dia dan Maya menjumpai salah satu rancangan Baiduri untuk menyeleweng perlembagaan. Bantu mereka untuk mengembalikan perlembagaan yang asal. Okey. Jadi langkah pertama untuk kita lakukan boot turut ialah pertama kita perlu mencari IP address mesin tersebut. Scan network kita. Saya menggunakan internal network dan menggunakan VirtualBox untuk kita lakukan tugasan ni. Jadi dengan scan network kita menjumpai satu IP address di mana IP address terletaknya mesin tersebut. Okey, ini adalah Apache default page menunjukkan kita berjaya akses ke mesin tersebut. Okey, jadi langkah pertama kita perlulah mencari apakah site yang mungkin tersembunyi dalam IP address ini. Okay, jadi kita boleh melakukan directory scan dan kita akan berjumpa satu directory yang seringkali digunakan di mana-mana website, iaitu robot.txt. Jadi kita boleh masuk ke dalam robot.txt terlebih dahulu untuk mencari apakah clue yang diberikan, dan di sini kita mendapati ada ghk.org. Okey, kemungkinan besar ini adalah domain. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita menambahkan IP address dan domain tersebut ke dalam etc host. Okey. Apabila kita tambah ghk.org di dalam etc host, kita pun bolehlah akses ghk.org di dalam browser kita. Okay, jadi tentu saya log out dulu. Sebelum ni saya dah try akses. Okey. Jadi ghk.org yang asal adalah gerakan hak kebebasan, di mana kita tahu gerakan hak kebebasan ini dilakukan oleh Baiduri, kerana Baiduri ada satu agenda yang ingin beliau lakukan untuk menyelewengkan perlembagaan. Jadi pertama kali kita lihat dahulu apa yang ada di dalam website ni. Jadi kita dapat lihat di mana suara Baiduri diketengahkan melalui website gerakan hak kebebasan ini. Yang pertama kita boleh lihat dulu apakah website ini digunakan, iaitu website ini menggunakan WordPress. Jadi langkah pertama kita boleh melakukan directory scan ke dalam ghk.org untuk mencari beberapa website penting yang ada dalam ni. Yang kedua, kita boleh melihat ke dalam source code untuk mencari beberapa clue yang penting. Dan untuk lebih lanjut, sebenarnya clue itu berada di satu link GitHub milik Baiduri, tak silap saya.
Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh search dahulu. Okey, di sini kita menjumpai satu link GitHub Baiduri Mahsuri. Dan kita akan boleh terus akses ke GitHub Baiduri Mahsuri untuk menjumpai satu repository milik Baiduri itu sendiri bernama Gerakan Hak Kebebasan dan mengandungi login.txt. Okey, dalam login.txt ni kita dapat lihat ada credential yang kemungkinan merujuk kepada sesuatu. Jadi kita boleh ambil dahulu credential ini. Kita perlu mencari di manakah tempat untuk kita membuka membuka login something, sesuatu login menggunakan credential yang kita temui. Jadi berbalik kepada directory scan, di dalam WordPress kita akan ada satu login page yang bernama WP admin. Itu adalah salah satu login page yang utama untuk pengguna WordPress. Jadi kita boleh terus mencuba credential yang kita jumpai di GitHub Baiduri Mahsuri untuk kita masuk ke dalam WordPress, gerakan hak kebebasan yang dikatakan cuba untuk menggulingkan kerajaan Malaysia. Jadi ya berjaya. Gerakan hak kebebasan credential yang diberikan iaitu credential Baiduri itu sendiri adalah kunci untuk kita masuk ke dalam dashboard WordPress gerakan hak kebebasan ini. Jadi apa yang kita boleh lakukan apabila kita masuk ke dalam dashboard WordPress ni, kita boleh melihat fail-fail yang berada di dalam WordPress itu sendiri, di mana kita dapat lihat adanya satu himpunan hak kebebasan yang cuba dilakukan oleh Baiduri iaitu Suara LGBTQ di Dataran Merdeka 31 Ogos 2022. Mungkin saya tak terlibat dengan benda ni, tapi saya hanya mencari apakah yang berlaku di dalam website tersebut. Jadi kita ada beberapa gambar yang diguna pakai untuk website ghk.org sebentar tadi. Dan kita ada satu file bernama perlembagaan.zip. Jadi apa kita boleh buat adalah kita ambil dahulu file tersebut dan kita rungkai apakah yang berada di dalam file milik Baiduri yang berada di dalam WordPress ini. Jadi kita boleh terus download file itu ke dalam komputer kita sendiri dan file tersebut bernama perlembagaan.zip. Okey, berbalik kepada file perlembagaan.zip yang telah kita jumpai di WordPress milik Baiduri. Kita dapat lihat di mana perlembagaan.zip adalah file zip, iaitu file compress. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita membuka file zip ni dengan mengunzip file tersebut. Jadi di dalam file perlembagaan.zip kita akan berjumpa dengan satu lagi file compress yang bernama perlembagaan LZMA. Kita boleh extract lagi file tersebut dan menjumpai perlembagaan, di mana file perlembagaan ini adalah tar archive. Dan kita boleh membuka tar archive itu menjadi perlembagaan.jar.exe. Dan di dalam perlembagaan.jar.exe kita akan jumpa pula perlembagaan.jar. Jadi pencipta soalan ini memang suka untuk kita membuka-buka file-file yang di di diletakkan. Jadi makin banyak file yang cuba untuk kita buka kali ni. Saya pun tak tahu apa yang cuba dilakukan oleh pencipta soalan ni, tapi saya agak seronok dengan membuka-buka file tersebut. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah kita mencari lagi file type untuk file yang seterusnya itu berakhir dengan ZBZ. Adalah zip archive data. Jadi kita boleh unzip perlembagaan
ZIP ARBZ2 dan ZBZ CBZ kepada perlembagaan ZIP ARBZ yang kedua. BZ yang kedua iaitu fail yang ini. Kita akan jumpa perlembagaan zip.ar. Kita akan jumpa perlembagaan zip dan kita boleh membuka fail terakhir itu perlembagaan zip. Kita akan menjumpa satu folder bernama perlembagaan. Seterusnya, di dalam perlembagaan terdapat perkara. Jadi tuan-tuan, perkara apakah yang berada di dalam perlembagaan? Kita dapat lihat ada perkara 1 hinggalah perkara ke 65. Ada 65 perkara dan kemungkinan besar di dalam perkara-perkara ini terdapatnya flag yang mungkin kita cari-cari. Jadi apa yang kita boleh buat untuk mencari flag tersebut, kita boleh melihat satu persatu file type untuk PDF ni. Kemungkinan ada beberapa perbezaan. Jadi kita boleh cari file perkara PDF untuk kita lihat setiap perkara tersebut adakah file type yang sama. Memulai daripada perkara 1 PDF, yang kedua PDF hinggalah 29, 33 dan di perkara 36 kita dapat lihat ada perbezaan sedikit daripada file type tersebut iaitu adanya data di dalam perkara 36. Okey, ini menunjukkan ada something special dalam perkara 36 tu. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita melihat dalam perkara 36 dan kita mencari format flag kita, iaitu format flag kita adalah 3108. Tiada apa-apa. 3108. Kita boleh mencari juga curly braces dalam perkara 36. Kita jumpa adakah kita perlu menggunakan strings. Yep, ada sesuatu yang kita jumpai di perkara 36 iaitu 3108 lembu terikat pada tali, manusia terikat pada janji. Jadi ingat, jika berjanji dengan siapa, janganlah engkau mengkiri janji kerana janji itu akan memakan diri, tuan-tuan dan puan-puan. Lama saya terlebih mempis benda ni. Jadi apa yang perlu buat, kita tak perlu buka Vim pun. Kita boleh terus submit flag apabila kita dapatkan semua flag ini secara lengkap. Dan kita boleh terus submit ke tugasan 3. Adakah ianya betul? Ya, jadi manusia terikat pada tali dan lembu terikat pada janji. Jadi Tuan Atma Wirjaya, untuk tugasan 3, apakah tujuan Baiduri melakukan gerakan hak kebebasan ini? Adanya suara LGBTQ, adanya macam-macam lah saya dapat lihatkan ini. Dan apakah tujuan di sebalik penggunaan fail-fail perkara-perkara yang amat banyak ini dalam perlembagaan? Jadi apa kaitan dengan perlembagaan ni? Kenapa kita perlukan perlembagaan dan perkara-perkara ni? Jadi boleh tak saya minta untuk Tuan Atma Wirjaya untuk kita membincangkan sedikit tentang tugasan ketiga kali ini? Jadi basically kita sedia maklum bahawa Baiduri Mansuri ini merupakan seorang revolusi, ataupun bukan seorang revolusi, tapi dia merupakan seorang perwira yang mahu mengubah suatu persepsi ataupun mahu membangkitkan kembali rasa patriotik dalam setiap rakyat Malaysia. Namun niat ataupun tindakan yang dia lakukan itu ternyata salah, iaitu dia mencadang untuk membangunkan satu gerakan hak kebebasan di mana gerakan tersebut adalah untuk neglecting segala perkara yang telah dijanjikan dalam perlembagaan yang telah dicipta di Malaysia. Antaranya adalah seperti yang kita lihat di situ, Baiduri Mansuri ini ingin menghancurkan golongan kayangan yang berada di Malaysia kerana pada sudut pandangan dia ingat yang golongan kayangan ini pentingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan rakyat jelata. Dia merasakan bahawa tiada justice lah bagi rakyat, di mana golongan kayangan ini
hanyalah mementingkan politik daripada kebajikan masyarakat. Jadi gerakan hak kebebasan juga terdapat satu negatif impact kepada masyarakat, mana ianya hanya berdasarkan ataupun berpandangan kepada ke arah barat sahaja, mana dia ingin melakukan suatu revolusi kepada negara Malaysia dan ingin mencontohi negara-negara barat seperti Amerika Syarikat yang membenarkan segala idea-idea ataupun ideologi-ideologi baru yang masuk ke dalam negara. Contohnya LGBTQ, kahwin sesama sejenis. Dan kita boleh lihat poster yang telah dikongsikan oleh Parlimen 1337 tadi, iaitu gerakan hak kebebasan ingin mengajak segala rakyat untuk menyertai suara LGBTQ himpunan hak kebebasan pada 31 Ogos 2022. Jadi kita lihat dari sini, ianya sangat memberi impak kepada semua masyarakat lah. Kalau kita sebagai seorang yang waras lah, bila kita lihat poster ini, kita akan merasa marah kepada GHK. Kenapa? Kerana ia menetapkan tarikh pada 31 Ogos 2022. Motif Baiduri Masuri meletakkan tarikh 31 Ogos 2022 adalah kerana dia tahu pada ketika itu ramai rakyat jelata yang turun dari rumah, turun dari segala negeri yang terdapat di Malaysia untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan Malaysia. Dan dalam masa yang sama, himpunan tersebut boleh menarik atau mungkin boleh menarik ramai masyarakat untuk bersatu hati ataupun bersatu untuk menjayakan motif-motif yang telah dicipta oleh gerakan hak kebebasan. Dan jika kita lihat dari sudut perkataan, dari sudut nama GHK, gerakan hak kebebasan, apa maksud kebebasan tersebut? Okey, kebebasan sebenarnya boleh dikaitkan dengan liberalism. Liberalism ni dia ingin menerima segala perkara baru yang bertentangan dengan ataupun mungkin melampaui batas terhadap agama, terhadap segala undang-undang yang telah dikuatkuasakan di Malaysia, dan dia selarilah dengan apa yang telah dilakukan oleh Baiduri Masuri, mana dia ingin menghancurkan institusi diraja. Dan untuk fail yang Parlimen 1337 tanya tadi, kenapa ianya terdapat banyak fail PDF dalam satu folder tersebut? Okey, yang pertama, kami sebenarnya ingin peserta untuk membaca sepintas lalu. Kami tahu ramai yang tidak ingin membaca isi yang terlalu banyak dalam setiap file, tapi at least lah perkara tersebut yang terdapat dalam folder tu boleh memberi satu asas lah kepada peserta, kerana dalam setiap file perkara tersebut adanya tajuk besar, iaitu contohnya perkara 37, Sumpah Jawatan bagi Yang di-Pertuan Agong. Jadi setiap nama fail perkara tersebut ada tajuk masing-masing, dan jumlah yang terdapat fail yang terdapat dalam folder tersebut adalah berjumlah 65. Jadi kat situ kita boleh tahu bahawa perlembagaan mempunyai 65 perkara yang telah dikuatkuasakan. Jadi mesej kat sini sebenarnya kita ingin membangkitkan kembali ingatan kita kat perlembagaan, bagaimana ianya dicipta dan berapa banyak perkara yang telah dicipta, dan apa sebenarnya intipati yang terdapat dalam setiap perkara perlembagaan, dan apa perkara yang mungkin bertentangan dengan prinsip perlembagaan, seperti yang telah saya nyatakan berdasarkan tindakan yang telah dilakukan oleh Baiduri Masuri sebentar tadi. Okey, itu sahajalah. Okey, baik. Terima kasih Atma Wirjaya untuk penjelasan bagi tugasan ketiga kita sebentar tadi. Jadi kita dapat lihat di mana kegiatan Baiduri ini tidak perlu kita sokong dan perlu dibanteras. Jadi betul lah tindakan kita untuk hack masuk ke dalam website milik Baiduri untuk kita mencari apakah orang kata apa, taktik-taktik dan perkara yang dilakukan Baiduri ini sebenarnya salah. Okay, jadi sebenarnya kita akan ke tugasan yang keempat.
Okey, untuk tugasan yang keempat setelah kita melakukan tugasan ketiga, tugasan yang keempat bertanyakan bahawa Baiduri semakin agresif. Setelah menggeledah dengan lebih mendalam, Arjuna dan Maya menemui rancangan Baiduri untuk menjatuhkan sistem diraja. Bantu mereka untuk mendapatkan semula cok mohor diraja yang telah dicuri. Oh, maksudnya sekarang ni Baiduri telah mencuri cok mohor diraja nampaknya. Dan di sini kita dapat lihat ada beberapa gambar tiga orang memegang rukun negara untuk tahun ke-50 kita merdeka, tak silap saya. Jadi untuk tugasan keempat di mana kita akan melakukan steganografi di mana apabila kita telah masuk ke dalam dashboard WordPress uh, Baiduri sebentar tadi, kita dapat menaik bukan naik memuat naik satu shell untuk kita akses file server milik Baiduri itu sendiri. Jadi apabila kita telah masukkan shell, kita telah upload, kita telah masuk ke dalam server, kita dapat retrieve beberapa file. Dan salah satu daripada file tersebut adalah file Cok Moho Diraja yang dikatakan dicuri oleh Baiduri sebentar tadi. Jadi untuk tugasan yang keempat ini bertemakan steganography di mana kita perlu mencari sesuatu yang tersembunyi di dalam gambar yang diberikan. Jadi langkah pertama untuk kita lakukan steganography adalah kita boleh lakukan beberapa enumeration. Satu enumeration yang pertama yang kita dapat lakukan adalah menggunakan EXIF tool, dan kita boleh EXIF tool bukan EXIF tool. Terus kita perlu mencari apakah kegunaan tag yang digunakan dalam Cok Moho Diraja. Jadi yang pertama kita perlulah mencari tool tu yang sesuai. Jadi saya akan menggunakan stack height, iaitu satu tool yang digunakan untuk extract teks-teks ataupun mesej-mesej rahsia yang berada dalam gambar. Jadi dengan menggunakan stack height, kita dapat mengambil kembali apakah perkara yang disembunyikan ataupun file-file yang tersembunyi dalam gambar Cok Moho Diraja ini. Jadi apabila untuk kita extract file tersebut dalam Cok Mohor, kita perlulah meletakkan password. Tetapi apakah password yang diperlukan? Okey, itulah yang perlu kita cari untuk tugasan keempat ini. Tetapi jangan risau, ada satu clue yang membantu, iaitu clue 28 huruf, di mana ada gambar yang perlu kita tahu apakah perkara di sebalik gambar itu. Jadi apa yang kita dapat buat adalah kita perlu exif dahulu 28 huruf .jpeg ini dan kita melihat apakah intipati yang berada dalam gambar ini. Kita ada resolution unit, artist, resolution, exhibition dan color space. Ada satu perkara yang menarik perhatian saya, iaitu artis, iaitu di dalam artinya bernama Reverse Me. Okey, maka apa yang kita perlu buat adalah kita boleh cuba untuk reverse search gambar ini melalui Google. Kemungkinan apa yang kita reverse search ini adalah password untuk stack height yang cuba kita dapatkan untuk membuka Cok Moho Diraja sebentar tadi. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita Google, masuk ke Google Image dan kita masukkan gambar yang kita dapat sebentar tadi, iaitu 28 huruf ke dalam Google untuk kita mencari dari mana datangnya gambar yang diberikan untuk kita. Jadi melihat kepada gambar orang memegang kertas ini, ada beberapa gambar, tetapi ada satu gambar yang sama, iaitu gambar yang diterbitkan oleh Berita Harian pada 2020. Mengatakan bahawa terap konsep kesetiaan kepada raja negara dalam pendidikan. Lebih 600 tahun dahulu, taat dan setia kepada raja terbukti menjadi asas membantu membina Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi apa yang saya rasakan adalah kesemua teks ini melibatkan rukun negara kita yang ketiga, yang kepada Tuhan, kesetiaan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Okey. Jadi ada sesuatu yang menarik tentang rukun negara kita yang kedua, iaitu
kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, dan kemungkinan besar kesetiaan kepada raja dan negara ini menjadi password untuk kita punya sihat tadi. Alamak, saya terkopi lebih. Sekejap, saya ambil balik. Kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi adakah kesetiaan kepada raja ini menjadi password kepada Cok Mohor, dia raja yang dicuri oleh Baiduri? Jadi kita boleh terus lakukan stay high dan kita masukkan passphrase untuk Cok Mohor Diraja adalah kesetiaan kepada raja dan negara, dan apa yang kita dapat dia adalah flag dapat di-extract ke dalam flag.txt. Jadi kita boleh membaca flag.txt untuk melihat adakah flag di situ. Yap, kita dapat lihat ada mesej yang cuba disampaikan di sini. Malaysia negara amat tercipta diberitakan raja yang baik pelakar, dan adanya flag untuk kita submit tugasan kita yang keempat. Adakah benar? Yap, maka itu adalah flag untuk tugasan yang keempat, kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi Atma Wirjaya, kesetiaan kepada raja dan negara, rukun negara kita yang kedua. Nampaknya mungkin ini adalah salah satu slogan yang agak penting untuk diri kita rakyat Malaysia. Jadi apakah yang boleh dikaitkan dengan Mohor Diraja dan slogan kesetiaan kepada raja dan negara? Kenapa kita perlu setia kepada raja dan negara, dan kenapa ia menjadi asas rukun negara kita dan 5 tonggak tu? Okey, terima kasih saudara Fakir 1337. Untuk tugasan keempat ini, saya tahu ramai yang tidak berpuas hati kerana tugasan ini amatlah susah kerana ia melibatkan kerana ia melibatkan pemikiran akal peserta lah, dan ia tidak melibatkan sebarang ataupun kurang kemahiran teknikal. Okey, berdasarkan gambar Cok Mohor ini, kalau kita buat research dalam Google, kita mungkin boleh dapat suatu jawapan di mana Cok Mohor ini merupakan milik bagi Majlis Raja-Raja Melayu. Dan kenapa kami menggunakan Cok Mohor ini? Kerana Cok Mohor ini telah dicuri. Kami mengambil elemen ini dan memasukkan dalam storyline, dalam cerita kami, di mana Baiduri Mansuri ingin mencuri Cok Mohor dan dia ingin menyeleweng Cok Mohor ini, dan dengan mencipta suatu idea baru ataupun mencipta elemen-elemen baru yang diukir dalam Cok Mohor tersebut. Dan sejurus itu Cok Mohor tersebut bertukar menjadi benda baru ataupun menjadi Cok Mohor yang berlainan dengan mesej yang berlainan. Jadi tindakan tersebut amatlah negatif kerana ia menunjukkan penghinaan terhadap Majlis Raja-Raja Melayu. Dan kita tahu bahawa prinsip kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, adalah berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Dan selaras dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai raja mengikut perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri. Dan yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja, Seri Paduka Baginda, raja-raja dan yang di-Pertua Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Jika tiada raja yang memerintah di setiap negeri, mungkin perpaduan rakyat yang berbilang bahasa ini tidak akan muncul, kerana seperti yang kita tahu, bukan ketua negara yang memegang tanggungjawab amat besar kepada masyarakat, iaitu ia memegang sebagai ketua negara, ketua agama, iaitu kita sedia maklum bahawa ketua agama Islam, dan juga dia memegang takhta untuk melindungi semua kebajikan masyarakat dari segi kesihatan, dari segi makanan, tempat perlindungan dan juga kedaulatan yang seperti yang kita tahu, kita dilindungi 24 jam oleh semua tentera-tentera diraja Malaysia di setiap sempadan.
Dan jika tiada Majlis Raja-Raja Melayu, mungkin kedaulatan negara akan tergugat dengan mungkin akan berlaku suatu pencerobohan untuk menindas ataupun untuk merampas tata di negara kita, dan mungkin negara kita akan kembali dijajah oleh unsur ataupun anasir luar. Itu saja daripada saya. Raja-Raja Melayu adalah jantung negara kita. Ketiadaan mereka jatuhlah kedaulatan negara. Jadi rukun negara yang kedua itu perlulah kita terapkan dalam diri kita masing-masing. Dan itulah adalah tugasan keempat kita untuk 3108 CTF. Jadi para pemain CTF sekalian, kita sudah sampai ke tugasan utama kita yang kelima. Tugasan 5 untuk 3108 CTF. Rancangan terakhir Baiduri, iaitu membuang simbol bulan sabit dari jata negara, telah dipatahkan oleh Arjuna dan Maya. Mereka telah berjaya merampas keseluruhan sistem Baiduri dan meninggalkan sebuah pesanan untuk Baiduri dan pengikutnya. Hayati pesanan tersebut. Jika hati bercahaya, pasti jumpa jalan pulang. Jadi apa yang kita buat adalah kita mencari mesej yang ditinggalkan oleh Arjuna dan Maya di dalam sistem utama, iaitu sistem root dalam sistem tersebut. Jadi untuk tugasan ini, kita telah pun masuk ke dalam user Mahsuri melalui reversal. Jadi apa yang kita perlu buat adalah privilege escalation ke atas root server tersebut. Jadi ada pelbagai cara untuk kita melakukan privilege escalation. Jadi untuk straight to the point, kita dapat melakukan sudo privilege exploitation, iaitu kita menggunakan sudo tolak L, dan kita akan mendapati ada beberapa file yang dapat kita run menggunakan no password. Jadi salah satu file yang menarik di sini adalah file home Mahsuri login as mahsuri.sh, kerana file ini tidak wujud. Jadi jika adanya pass yang terletak dalam sudo tolak L tersebut, kita boleh terus membuat file itu sendiri dan kita boleh terus run. Jadi cara mudah untuk kita selesaikan tugas ini ataupun kita melakukan privilege escalation ke dalam server tersebut adalah kita buat satu file login as mahsuri.sh, iaitu telah pun saya lakukan di sini. Itu bernama login as mahsuri, kerana file ini berlainan dengan file yang kita gunakan untuk masuk ke dalam Mahsuri, kerana yang bernama login as mahsuri. Jadi apabila kita membuat file login as mahsuri.sh, kita boleh masukkan arahan-arahan untuk kita lakukan privilege escalation. Jadi apa yang saya masukkan adalah /bin dan /bash, kerana menggunakan bin bash kita boleh trigger bash shell daripada root, kerana apabila kita menggunakan sudo bin bash itu sendiri, kita boleh masuk ke dalam root. Okey, jadi saya ada kesilapan ejaan di sini. Login as mahsuri.sh. Jadi apa yang saya masukkan adalah saya hanya masukkan bin bash ke dalam login as mahsuri.sh, dan kita boleh tukar permission tersebut kepada executable, dan kita boleh terus execute. Kita menggunakan sudo login as mahsuri.sh, dan kita akan mendapat user root. Jadi apabila kita telah masuk ke dalam user root, kita boleh terus ke directory root untuk mendapatkan flag yang ingin kita dapat, iaitu berada di dalam root flag.txt. Jadi apa yang berada dalam file root flag.txt adalah pesanan daripada Arjuna Dharma Bhakti yang dikatakan dalam tugasan 5 sebentar tadi, iaitu pesanan yang diberikan oleh Arjuna dan Maya kepada Baiduri. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah kita access link tersebut yang akan membawa kita ke satu Telegram, di mana dalam Telegram ini adalah satu video yang memberi pesanan kepada Baiduri. Baiduri, ini mungkin pesanan terakhir dari kami demi tanah air, demi generasi. Bukalah mata hati dan selami setiap intipati nukilan ini. Moga kau, aku, kita kembali bangkit dari dasar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh melihat video ini di dalam Telegram Warkah Buat Generasi di Telegram sendiri, di mana flag yang kelima akan berada
di dalam tugasan kelima, dan intipati untuk Bahtera Cyber 3108 CTF juga akan ditunjukkan apakah itu bangkit dari dasar. Jadi tuntasnya untuk 3108 CTF kali ini, selain daripada tugasan utama, ada beberapa lagi tugasan terakhir yang dapat anda semua lakukan. Jadi 3108 CTF nampaknya telah pun tamat, di mana apabila telah wujudnya video untuk kami melakukan walkthrough untuk 3108 CTF ini sendiri. Jadi Atma Wirjaya minta sedikit sepatah, 2, 3, 4 patah kata-kata untuk mereka di luar sana berkenaan dengan bangkit dari dasar. Silakan Atma Wirjaya. Okey, terima kasih Panglima 1337. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan juga terima kasih di atas usaha yang telah dilakukan oleh setiap peserta dalam 3108 CTF. Kami dari Bahtera Cyber mengucapkan tahniah dan juga memberi penghargaan lah kepada semua peserta yang sanggup menghabiskan masa untuk menyelesaikan segala tugasan yang telah kami ciptakan. Dan tidak lupa juga kepada penaja utama kami, iaitu Rehack yang sudi untuk memberikan kami sponsor, dan kami mengucapkan penghargaan. Terima kasihlah kepada pihak Rehack kerana memberi peluang kepada Bahtera Cyber untuk cuba mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang cyber security. Dan tidak lupa juga kepada kolaborasi media kami, iaitu Putera RB Relax Community yang sudi untuk mempromosikan event kami pada kali ini, dan juga Hibiscus Lab serta SKR CTF yang sudi untuk mempromosikan CTF sulung kami pada kali ini. Dan saya ingin mengucapkanlah tahniah kepada pemenang CTF 3108 CTF. Tuntasnya, untuk setiap tugasan, iaitu kelima-lima tugasan ini merangkumi kelima-lima prinsip rukun negara, dan saya harap setiap peserta, walaupun ada yang mungkin sudah berputus asa untuk menyelesaikan tugasan, tapi saya haraplah semua peserta dapat menanam semangat patriotik dalam diri, selari dengan mengamalkan setiap prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Akhir kata daripada saya, bunga dedap di atas bara, anak dusung pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusung, maaf dipita. Okey, itu sahaja daripada kami. Di lain masa, kita berjumpa lagi. Bye-bye.